Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sidang kapsul ilmu yang saya hormati lagi saya kasihi. Hari ini kita sama-sama nak kongsilah berkaitan dengan bicara ilmu, tentang disiplin ilmu, tentang kenapa kita mesti menuntut ilmu. Kerana kita melihat pada waktu ini ramai yang mempertikaikan akan beberapa keluaran-keluaran ataupun terbitan-terbitan ataupun tulisan-tulisan daripada ulama-ulama terdahulu. Sampai ada yang menyatakan dalam satu ungkapan ataupun satu statement, kenyataan menyatakan kita ini orang yang beragama Islam, kita mesti ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil secara langsung, ia tidak menjadi kesalahan. Dan memang benar pun itu yang disyaratkan oleh Nabi SAW. Bukankah Rasulullah menyebutkan, Rasulullah kata, inni taraktum ma in tamassaktum bihima lam tadillu min ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian, selagi mana kalian berpegang padanya setelah mana ketiadaan daripada aku, kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah aku, iaitu hadis Nabi SAW. Ia benar. Memang benar Rasulullah minta kita mengambil agama daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah. Cuma kita kena tahu dan kita kena sedar diri bahawa kita ini golongan yang serba lemah. Kita ini golongan yang serba kurang. Kita ini golongan yang tidak mendisiplinkan diri kita kepada ilmu dan tidak memahami ilmu sebagaimana para ulama terdahulu. Jadi kita mengambil Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun menyarankan kita rujuk kepada para ulama. Bukankah dalam dua surah pada ayat yang sama bunyinya? Pertama surah An-Nahl ayat yang ke-43. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah menyebutkan pada potongan yang terakhir, Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kalian kepada ahlinya, kepada pakarnya dalam sesuatu bidang, kalau kalian tidak mengetahui. Maksudnya Allah pun menyarankan kepada kita, menggalakkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita. Ini kata perintah, fas'alu. Allah kata kalian itu tanyalah. Maksud tanyalah ini adalah kata perintah daripada Allah kepada pakar dalam sesuatu bidang. Kalaulah hal berkaitan dengan keduniaan, hal berkaitan dengan kesakitan kita, kita punya sakit, kita punya penyakit, kita akan jumpa dengan pakar, iaitu doktor-doktor pakar. Kalau kita ada masalah untuk buat seni bina rumah ataupun bangunan, kita akan jumpa kepada arkitek, kepada engineer. Kalau kita ada kereta yang rosak, kita akan jumpa kepada mekanik-mekanik. Maka pada hal keduniaan, kita jumpa kepada ahli. Tetapi pada hal berkaitan dengan agama, kita nak istinbat ataupun kita nak ambil Al-Quran dan As-Sunnah itu langsung, tanpa kita belajar daripada ahlinya. Siapa ahli? Mereka yang mendalami ilmu agama. Mereka yang mendisiplinkan dirinya daripada awal sehingga pada waktu-waktu yang sangat panjang untuk mereka memahirkan diri mereka pada bidang agama. Jadi oleh kerana yang tersebut, satu contoh sahaja saya nak kita sama-sama fikirkan sama-sama tentang kewajipan kita berkaitan dengan solat. Kita semua dan tidak ada mana-mana orang Islam kecuali mengimani dan beriman bahawa tidaklah Allah berikan kepada kita orang yang beragama Islam kecuali mestilah mendirikan solat. Kita wajib mendirikan solat. Jadi kita lihat tentang kefarduan solat. Kita semua yakin bahawa solat adalah wajib. Dan apabila sebut saja solat adalah wajib, kenapa wajib? Sebab Al-Quran menyebutkan tentang kewajipannya. Allah menyatakan wa aqimus solah wa atuz zakah. Kamu dirikanlah solat dan kamu tunaikanlah zakat. Maksud dirikan solat itu wajib hukum mendirikan solat. Tapi kita semak-semak dalam Al-Quran. Al-Quran tak sebut tentang solat itu ada 5 waktu. Al-Quran tak sebut tentang solat itu ada rakaat-rakaat yang tertentu, kan? Al-Quran tak sebut tentang detail nama-nama solat. Ada tak yang disebut sebagai solat subuh? Ada tak yang disebut sebagai solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak? Al-Quran tak sebut. Siapa yang sebut? Rasulullah yang sebut. Jadi oleh kerana itu, penjelasan daripada Al-Quran, maka di sana adanya daripada hadis. Daripada hadislah Rasulullah menjelaskan tentang bilangan rakaat. Rasulullah menyebutkan nama-nama solat-solat daripada subuh sehingga ke isyak. Jadi kita bukan hanya ambil Al-Quran, kita ambil daripada hadis. Jadi kemudian ada yang kata, okey, tak apalah, kita ambil Al-Quran, kita ambil hadis. Jadi kita lihat pula tentang saranan Rasulullah tentang solat.
Rasulullah kata apa? Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usolli. Kamu solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Sallu, kamu solat. Kama raaitumuni, sebagaimana kamu lihat aku solat. Sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi perintah Rasulullah untuk lihat Rasulullah solat. Jadi kita fikir-fikirlah pada waktu ini, kita boleh tak lihat Rasulullah solat? Kita tak hidup zaman Rasulullah, tapi kata perintah daripada Rasulullah supaya kita solat sebagaimana Rasulullah solat, dengan melihat, bukan dengan kita mendengar, bukan dengan kita belajar, tapi Rasulullah kata lihat. Dan di sini ulama mengambil satu pendekatan bagaimana untuk mempraktikkan solat sebagaimana Rasulullah adalah kita belajar solat dengan orang yang pernah melihat Rasulullah solat. Dipanggil silsilatul ilmu, iaitu ikatan-ikatan ilmu ataupun jaringan ilmu, rantaian ilmu yang kita ambil daripada guru kita, kita ambil daripada syekh kita, kepada syekh, sampai kepada para tabi'in, kepada sahabat, dan sahabat pernah melihat langsung Rasulullah solat. Jadi oleh kerana itu, kita mesti belajar. Jadi bab solat, kita belajar. Kita tak boleh lihat langsung daripada Rasulullah. Bagaimana kita nak tahu tentang solat? Maka kita pun buka kitab-kitab, kita pun belajar daripada para ulama', kita pun belajar daripada kitab-kitab fiqh, sama ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan imam-imam yang lain. Ini semua menunjukkan bahawa ilmu mesti ada ikatan dengan kita belajar daripada para ulama'. Dan kita bukan orang yang mahir tentang ilmu. Kita boleh baca Al-Quran, memahami Al-Quran sebagaimana langsung Al-Quran itu kita faham sebagaimana fahamnya para sahabat. Bahkan para sahabat pun baca Al-Quran, ada yang tidak faham, mereka akan merujuk kepada Nabi SAW. Kalaulah sahabat yang sangat mahir bahasa Arab, yang sangat hebat dari sudut kefahaman agamanya pun merujuk kepada Rasulullah, siapa kita yang baca Al-Quran langsung nak ambil? Sedangkan Al-Quran, setiap patah katanya ada terjemahan, ada makna yang tersendiri. Jadi sebab itu dalam bab berkaitan dengan wuduk pun, apabila membicarakan berkaitan dengan sapu kepala, Allah kata wamsahu biru'usikum, maka kamu sapulah kepalamu. Perkataan huruf ba, biru'usikum. Maka Imam Asy-Syafi'i menyatakan maksud wamsahu biru'usikum, huruf ba maksudnya ba'du ru'usikum, iaitu sebahagian daripada kepalamu. Maka tak perlu basuh ataupun sapu seluruh kepala, hanya sebahagian pun cukup. Tapi Imam Malik menyatakan maksud bah adalah bah ziyadah, bah tambahan sahaja. Jadi kamu kena sapu seluruh kepala. Sebab itu dalam mazhab Maliki, kita basuh kena sapu seluruh kepala. Di sini ada perbahasan ulama panjang, hanya terkait dengan huruf ba sahaja. Jadi kita tak mahir Al-Quran, kita tak mahir hadis, kita tak memahami ilmu itu langsung daripada Al-Quran dan langsung daripada hadis. Bahkan Allah pun kata, kamu tanya kepada pakar. Maka kita yang beriman kepada Al-Quran, kita yang beriman kepada hadis, yang Rasulullah pun menyatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan dia faham tentang agama. Hadis yang lain Rasulullah menambah, wa innamal ilmu bitta'allum, dan ketahuilah bahawa ilmu itu tidak akan didapati kecuali dengan belajar. Jadi bagaimana nak belajar? Kita belajar dengan ulama', langsung kita bersemuka dengan mereka untuk belajar ilmu. Dan kemudian kita belajar dengan buku-buku yang ditinggalkan oleh para ulama', buku-buku teks, kitab-kitab yang ulama' tinggalkan. Kita masuk sekolah, kita masuk universiti, ada buku teks. Kenapa kita belajar agama? Kita tak nak rujuk kitab-kitab yang ulama' dahulu lebih mahir berkaitan dengan agama, lebih mahir berkaitan dengan Al-Quran dan hadis berbanding kita. Kita rujuk mereka, kita rujuk kitab tersebut. Kalaulah kita rasa kitab ini salah, sebenarnya kadang-kadang bukan kerana kitab itu salah, tapi kita yang salah memahami kitab tersebut. Jadi oleh kerana itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada pakarnya kalau kalian tidak mengetahui. Jadi sama-sama kita belajar. Saya dan kita semua, tuan-tuan, puan-puan, semua teruskan belajar. Kerana dengan belajarlah kita akan betul-betul mahir dan memahami isi kandungan Al-Quran, memahami hadis, untuk kita menjadi Muslim yang benar-benar faqih, memahami agama dan menjalankan semua kewajipan agama dengan ilmu yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan istiqamah kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.